Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Baik, pada pagi ini kita sambung bicara kita dari kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Kitab Lu'lu' wal Marjan pada hadis yang ke-574. Hadis yang ke-574. Kita sekarang dalam bab zakat. Kitab berkaitan dengan zakat. Zakat dan juga infak lah. Zakat dan juga infak. Nak kata kita nak detail bab zakat tu, mungkin tidak sedetail pengajian khusus bab zakat lah, sebab kita baca hadis-hadis yang berkaitan dengan bab ini saja, insya-Allah. Tapi mungkin kalau ada persoalan tu kita sentuhlah sikit sebanyak. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bab yang kita nak baca pada hari ini ialah bab ithmi mani'iz zakah. Bab berkaitan dengan dosa bagi orang yang menolak zakat. Hadis ke-574 dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, al-khailu li thalathatin, li rajulin ajrun wa li rajulin sitrun wa ala rajulin wizrun. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال في مرج أو روضة فما أصابت في طيالها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت أوراثها وآثارها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن تسقيها ولم يرد أن يسقيها كان ذلك حسنات له. ورجل ربط فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي عليه وزر على ذلك. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Maksudnya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuda itu boleh jadi 3 hal. Pertama, mendapat pahala.
Yang kedua, menutup kepentingan. Atau yang ketiga, dosa. Adapun yang menjadi pahala adalah yang oleh pemiliknya disediakan untuk fi sabilillah. Lalu dipelihara dalam kebun dan ladang dengan tali yang panjang. Fa'atala fi marjin aw rawdah. Sebut sini apa? Dengan tali yang panjang. Ikatlah maknanya. Diikat dalam kebun, tapi kuda tu adalah kuda fi sabilillah. Maka apa yang dimakan pada jarak ikatannya dalam kebun itu akan tercatat menjadi kebaikan bagi pemiliknya. Dia tambak kuda dia, talinya panjang, dia ikat. Selama kuda tu boleh makan, tapi dalam ikatan dia, selama ikatan tu dia makan dalam bulatan tu, dia dapat pahala oleh pemiliknya. Bila kuda itu mampu memutuskan tali kekangnya dan berlari, dia niat dah kuda dia ni fi sabilillah, tiba-tiba kuda dia putus tali, kemudian lari. Kita dah baca ni, ada dalam bab tafsir pun ni kita baca dah hadis ni. Maka jejak dan kotorannya pun menjadi kebaikan. Kalau dia lari, setiap tapak dia dan hatta najis dia tu kebaikan untuk tuan dia. Bila dia minum dari sungai, meskipun pemiliknya tidak bermaksud memberi minum, ia menjadi kebaikan bagi pemiliknya. Kena tengok pemilik dia tu lah, niat asalnya macam mana. Tapi kalau niat asalnya tak ada fi sabilillah, kuda tu lari, sajalah dianya, sia-sialah. Ni dia memang niat fi sabilillah. Lepas tu kuda tu lari. Maka selama kuda tu pergi mana pun dia dapat pahala. Adapun orang yang memelihara untuk kesombongan dan riak dan permusuhan terhadap orang Islam, maka kuda itu hanya menjadi dosa bagi pemiliknya. Hanya menjadi dosa bagi pemiliknya. Kemudian Nabi SAW ditanya tentang himar, keldai. Maka Nabi SAW menjawab, tidak diturunkan kepadaku mengenai hal itu kecuali ayat ini yang mengandungi banyak makna, iaitu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang membuat kebaikan sebesar zarah, pasti akan melihat balasannya. Dan sesiapa yang berbuat buruk sebesar zarah, pasti akan melihat balasannya. Okey. Jadi dalam hadis ni menyatakan, orang yang ada harta tapi harta dia tu digunakan untuk berbangga-bangga dan tidak dikeluarkan untuk fi sabilillah, maka itu menjadi satu dosa kepadanya. Boleh faham? Jadi harta dia ni, kalau dia simpan tak keluar zakat, maka selama harta tu ada dengan dia, selama itulah dia berdosa. Tu bahaya harta ni. Tapi hak ni hak nak berlaku ni. Tapi kalau dia infak harta dia fi sabilillah, dalam kes ni kuda, hatta dalam bahasa kita mudahlah, tidak mencapai maksud yang kita inginkan. Kuda tu kita ini pergi boleh guna untuk jihad. Kita pun ikat tambak tempat kuda-kuda fi sabilillah. Tambak pada padang ragut diraja ke, padang ragut kerajaan ke, ataupun kita keluarkan zakat kerajaan apa tu. Okey, ni kuda fi sabilillah.
Dia ajak ampera. Selama dia duduk dalam tu, selama itulah Tuhan dia dapat pahala. Sebanyak mana rupuk dia makan, sebanyak itulah. Tiba-tiba kuda tu terlepas. Kuda tu terlepas, lari. Maknanya dia tak guna fi sabilillah, tak guna untuk jihad. Tuan dia dah keluarkan zakat dia. Tuan dia dah letak kuda ni fi sabilillah. Tapi lari daripada maksud tuan dia. Makna kuda tu putus tali dia, lompat pagar, lari. Walaupun kuda tu tak pergi jihad fi sabilillah, bagi tuan yang keluar tu tetap dapat pahala. Tetap dapat pahala. Selama kuda tu berjalan, tapak kaki dia tu kira pahala. Kuda tu berok, najis dia tu pun kira dapat pahala. Kalau kuda tu berhenti di sungai, minum air, dapat pahala. Pasal apa? Pasal tuan dia dah keluarkan fi sabilillah. Sebab tu kalau kita ni, kita bagi sedekah, kita niat fi sabilillah, orang tu guna untuk lain daripada tu, tak apa. Tak apa. Kalau kita keluarkan zakat, dia buat makan, dia buat apa, beli motor contohnya, dia guna motor kita niat benda lain, dia pergi guna untuk benda lain, maka kita dapat pahala juga, insya-Allah lah, insya-Allah. Cuma kalau kita tahu dia, kita bayar zakat, dia beli rokok, carilah hak lain lah, bagi makanan. Kita bimbang kadang-kadang orang lah ni, dia tak ada duit, tapi bila ada duit dia beli rokok, kita beli nak suruh beli makanan. Baik, tapi maknanya bagi yang memberi itu insya-Allah dah dapat pahala, insya-Allah. Melainkan kalau dia dah tahu siap awal-awal tu dia pesan ni jangan beli rokok. Baik, jadi dalam bab ni, siapa yang ada harta tak keluar zakat, baginya harta itu adalah satu dosa. Hadis yang seterusnya. Baik, persoalan. Atau kita baca hadis dulu. Bab taghlidhu uqubati man la yuaddi zakah. Bab hukuman berat bagi yang tidak menunaikan zakat. Hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu qala intahaitu ilaihi wa huwa yaqulu fi dhillil Ka'bah humul akhsaruna wa rabbil Ka'bah humul akhsaruna wa rabbil Ka'bah qultu ma sya'ni ayara fiyya syai'un ma sya'ni fajalastu ilaihi wa huwa yaqul famastata'tu an askuta wa taghashshani ma syaa Allah faqultu man hum bi abi anta wa ummi ya Rasulullah qala al aktharuna amwalan illa man qala kadha illa man qala hakadha wa hakadha wa hakadha muttafaqun alaih. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, aku datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang berada di bawah naungan Kaabah sambil bersabda, demi Tuhan Kaabah, merekalah yang rugi. Demi Tuhannya Kaabah, merekalah yang rugi. Maka aku bertanya pada diriku, ada apa denganku? Mungkin nampak sesuatu padaku. Dia kata, Nabi ni kata kat aku ke? Humul akhsarun, merekalah yang rugi. Merekalah yang rugi. Demi Tuhan Kaabah. Jadi Abu Dzar, masa tu dia duduk dekat Nabi. Dia kata, ayara fi sya'ni. Apa Nabi tengok aku ni ada sesuatu? Dia takut, dia bimbang, mari kat dia. Kemudian lalu aku duduk di samping baginda
yang masih berkata-kata, aku merasa tak mampu menahan diri untuk bertanya, sehingga Allah menutupi dariku apa yang dikehendakinya. Maka aku berkata, siapakah mereka yang rugi itu? Siapakah mereka itu? Nabi SAW menjawab, mereka yang banyak harta, kecuali yang mendermakan hartanya ke kanan, ke kiri, ke depan dan ke belakang untuk bersedekah. Hakadha wa hakadha wa hakadha tu, begini dan begitu, menunjukkan bahawa sifatnya bersedekah. Baik, dalam hadis ini, okey. Dalam hadis ini menunjukkan bahawa siapa yang simpan harta dia adalah rugi kecuali orang yang mengeluarkan zakat. Orang yang mengeluarkan zakat. Malah dalam riwayat satu lagi juga dari hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu, qala intahaitu ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala walladhi nafsi biyadihi aw walladhi la ilaha ghairuhu aw kama halaf ma min rajulin takunu lahu ibilun aw baqarun aw ghanamun la yuaddi haqqaha illa utiya biha yaumal qiyamah a'zama ma takunu wa asmanuhu tata'uhu bi akhfafiha wa tantahuhu bi quruniha kullama jazat ukhraha ruddat alaihi ulaha hatta yuqda bainan nas. Muttafaqun alaih. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda bersabda, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, atau demi Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia. Okey, atau sebagaimana yang dia bersumpah. Tak terjemah situ tapi ada dalam teks tadi. Ataupun sebagaimana Nabi bersumpah. Nabi kata apa? Tidak seorang pun yang memiliki unta, lembu atau kambing lalu tidak menunaikan kewajipan zakatnya, melainkan pada hari kiamat akan didatangkan kepadanya haiwan yang lebih besar dan lebih gemuk, lalu menginjak-injak dan menanduk dengan tanduknya. Hal itu akan terus diulang sampai orang-orang selesai diputuskan apakah ke syurga ataupun ke neraka. Wal'iyadzu billah. Kita berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada dosa tidak mengeluarkan zakat. Dosa tidak mengeluarkan zakat. Cuma sebelum daripada bicara lebih jauh, kita kena tahulah siapa yang wajib ke atasnya zakat. Nah, zakat ni diwajibkan pada orang yang mampu. Tidak diwajibkan kepada orang yang miskin. Jadi bagi orang yang miskin tak wajib zakat. So bila tak wajib zakat pada orang miskin, okeylah. Yang wajib zakat ni orang kaya. Orang yang ada harta. Orang kaya dan orang yang memiliki harta. Persoalan dia, mana nisbah kaya dengan miskin tu? Nisbah kaya dengan miskin. Nisbah kaya dan miskin sama dengan nilai yang kita sebut pada minggu lepas. Iaitulah nisab yang ditentukan oleh agama, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersamaan dengan 85 gram emas. 85 gram emas.
bila duit kita ni disandarkan kepada emas. Bila 85 gram emas, kita dah sebut baru minggu lepas, lebih kurang 20,000 kan. 20,000 lebih kurang lah. Dia berubah-ubah ikut negeri kita ni. Negeri ni banyak ni, negeri ni banyak ni pula ni. Tak sama. Padahal yang sama apa? Kadar gram tu sama. 85 gram sama. 800 gram. Tak kot. 85. $800 emas. Kalau RM800, 800 gram emas. Banyak 805. Cuba kali, kalau 1 gram harga dia RM100, 800 gram kena tunggu 80,000 baru keluar zakat. Kalau fatwa ni 85. 85 gram. 85 gram dalam majlis fatwa kita pun 85. Berdasarkan hadis kita pun, kita baca dah minggu lepas, itulah 85 gram emas. Jadi ada orang tanya pada minggu lepas, cerita pasal zakat pendapatan. Cerita pasal zakat pendapatan atau zakat penghasilan. Zakat penghasilan. Apakah sama zakat penghasilan dengan zakat hasil bumi? Hasil bumi. Zakat upah, zakat gaji ni dengan hasil bumi. Sebab kalau zakat hasil bumi ni, bahasa kita lah, zakat tanaman. Banyak mana kita kutip tu, kita keluarkan dulu hasil dia, sebelum apa-apa pun, kita keluarkan zakat dulu. Tak, balance tu baru kita ambil untuk kita guna. Ataupun untuk kita jual. Ataupun kita apa. Maknanya, hasil tu kita tolak siap-siap. Lepas tu dapat, lepas tu jual baru kita guna. Ada orang guna kaedah yang sama. Bila dapat gaji, tolak dulu siap-siap. Kemudian lebih tu, barulah kita guna. Itu satu kaedah. Tapi apakah benar begitu? Okay. Zakat gaji ni, dia tak sama dengan zakat tanaman. Okay. Zakat tanaman lain. Dia lebih dekat kepada zakat simpanan. Zakat harta lah. Zakat gaji ni lebih dekat kepada zakat harta. Maka para fuqaha berpandangan bahawa zakat gaji ni, kalau lebih dia sekira zakat harta. Zakat harta. Cuma pada asalnya, apakah ada namanya zakat pendapatan, zakat gaji? Dia istilah baru sebenarnya. Kalau dalam hadis tak ada. Dalam hadis memang tak ada istilah zakat gaji. Cumanya, mana telefon? Cumanya, ada. Kenapa dikira zakat gaji tu ada zaman lah ni? Dia kerana orang-orang yang banyak orang bekerja makan gaji dah kaya raya. Lebih kurang macam tu lah. Zaman dulu hak kaya ni pemilik perniagaan. Pemilik perniagaan. Jadi orang-orang ni hak ada harta, dikira zakat perniagaan dia, zakat simpanan harta dia. Jadi upah tu ada bobo cukup makan. Bobo cukup makan. Tapi kemudian di akhir-akhir zaman ni, upah tu boleh jadi kaya dia lebih daripada kebiasaan lah. Cuma kita kena faham, walaupun nama dia zakat pendapatan, dia
lebih dekat kepada zakat harta berbanding zakat dengan tanaman tadi. Maksudnya apa? Maksud dia kita dizakat pada harta yang lebih. Bukan kita zakat dari harta yang kita dapat. Boleh faham tak? Kalau zakat tanaman, contohnya kita dapat banyak tu, sebelum apa-apa kita dah potong siap-siap bagi zakat. Adapun zakat harta, dia zakat simpanan. Berarti kalau kita ni kira lebih, duit tu kita guna dulu. Guna lebih daripada kegunaan kita, barulah dikenakan zakat. Boleh faham? Ada beza dua tu kan? Nampak dah beza dia? Satu, zakat dapat harta, keluar tu zakat sebelum guna. Itu zakat tanaman. Kedua, ada harta, guna dulu, lebih, baru dia bayar zakat. Itu pada zakat simpanan lah, sebab lebih tu disimpan. Maka dia lebih dekat kepada zakat harta. Sebab itu pada zakat pendapatan ni, walaupun dia tak ada, dan pada ulama pun sebut memang asalnya tak ada, tapi maknanya kalau orang tu dia terima gaji dia cukup makan dia, maka dia tak kena keluar zakat. Kalau dia terima gaji dia cukup makan dia tu, kita kira lah berapa, nanti saya tunjuk dari contoh kiraan daripada zakat Selangor ke zakat wilayah. Tapi naknya dia dapat gaji tu, dia tolak siap-siap, tolak macam kita kira LHDN lah. Ni tolak pendapatan yang boleh dicukai. Banyak ni. Zakat pendapatan pun lagu tu. Tolak ni pendapatan yang layak di zakat, maka tolak. Berarti siapa yang terima gaji tetapi tidak ada lebih pada gaji tu. Maknanya kalau orang ni dapat gaji 5,000 atau gaji 10,000 lah, kita kata 10,000 sebulan, tapi dia anak dia seorang ataupun dua orang, dia punya belanja tu memang lebih. Dapat pula dia dengan suami isteri pula kerja sama-sama gaji besar, anak pula tak ramai, memang ada confirm lebih dia. Maka orang ni dia pun kira ujung tu memang ada lebihan, dia kena bayar zakat daripada pendapatan dia. Orang yang sama, gaji yang sama, orang lain gaji dia 10,000 juga, tapi anak dia 10 orang. Betul tak? Anak dia 10 orang, at the end gaji dia tu cukup untuk belanja keluarga dia. Untuk belanja keluarga dia. Payah yuran sekolah anak dia, bagi makanan ke apa, hak kesihatan, perubatan, kejap-kejap anak ni demam, anak ni masuk hospital. Lepas tu nak pergi mana-mana kena bawa berjalan dan sebagainya. Banyak dia punya kegunaan. Sampai peringkat walaupun gaji dia sama dengan orang pertama tadi, tapi orang pertama tadi ada lebih, dia memang cukup makan. Maka dia tetap juga tidak dikenakan zakat. Sebab apa? Sebab zakat pendapatan tu dia lebih kepada zakat harta, zakat simpanan. Tapi kena ingat, zakat atau harta yang kita dapat kemudian kita tak guna, tapi dia menjadi milik kita, seperti mana duit dalam KWSP, yang tu kena zakat. Sebab dia simpanan kita kan, simpanan, yang tu memang kena keluar zakat. Jadi walaupun dia contoh cukup makan dia habis dah, tapi duit dalam tu ada, cuma dia tak boleh ambil je, tapi duit dia memang duit dia, maka dia keluarkan zakat daripada. Jadi keluarkan zakat daripada tu, pasal dia simpanan dia. Baik, kemudian dalam bab ni juga, kalau dari sudut asal simpanan ni, zakat
dikira setahun. Kan? Dia ada nisab, kita dah sebut, dia ada haul. Ada nisab, ada haul. Nisab ni qadar 85 gram. Haul setahun. Maknanya setiap harta yang wajib dikeluarkan zakat kena ada dua syarat. Cukup nisab, cukup haul. Cukup nisab dan cukup haul. Baik. Jadi kalau simpanan kita bulan, kita guna bulan Islam lah, bulan Muharram, cukup nisab dia, maka setahun selepas daripada tu yang kita simpan bulan Muharram tu kena keluar bulan Muharram. Kalau cukup nisab bulan Safar, kena keluar bulan Safar. Kalau cukup nisab bulan Rabiul Awal, kita keluar bulan Rabiul Awal. Maknanya dia mesti ada nisab, kemudian ada haul. Apa? Tapi nak monitor tu agak susah. Sebab tu para ulama membenarkan berdasarkan hadis yang kita baca sebelum ni, boleh dikeluarkan awal daripada haul. Contohnya, kita cukup nisab. Mula-mula duit kita bulan Muharram dah cukup nisab. Kemudian bulan Safar tambah lagi. Kemudian bulan tu tambah lagi. Sepatutnya bulan Safar, bulan Muharram kita keluarkan. Bulan Safar pun kita keluarkan. Setiap bulan kena keluar. Pasal duit kita tambah tahun lepas setiap bulan. Tapi ulama membenarkan kita ambil total tambahan tu untuk setahun. Berarti kita keluarkan dulu daripada haul. Yang haulnya sebenarnya bulan Muharram. Tapi kita ambil kiraan dia sampai bulan Zulhijjah. So kita keluarkan untuk setahun dengan jumlah yang terkini. Berarti kita keluarkan yang bulan-bulan selepasnya itu awal daripada haul dia. Maka itu tidak mengapa. Boleh ya, dikeluarkan awal daripada tu, kira setahun sekali. Sebab tu zakat pendapatan yang tempat kita duk guna ni, dia kira dia boleh bayar bulan-bulan tu, sebenarnya dia kira kiraan dia bulan-bulan ataupun kiraan setahun dia, kemudian dia potong bayar sikit-sikit bulan-bulan. So macam mana? Saya tunjuk dalam skrin ni, bagi yang ada boleh tengok di skrin. Okey. Daripada Pusat Pungutan Zakat Mawid, PPZ. Apa tak keluarnya ni? Oh, dia punya ni kalkulator. Bukan kalkulator. Saya nak tunjuk dia punya bentuk kiraan. Oh, dia tak hilang atas dia ni. Macam mana nak suruh hilang? Menu dia ni tebal sangat. Baik, saya tunjuk bawah dia. Okey, di sini. Nampak bawah sikit je. Tak berapa nampak dia. Dia tak hilang dia punya goto atas dia tu. So dia tunjuk sini kalau zakat dia, sumber pendapatan dia setelah setahun kira-kira 48,000. Kena tolak perbelanjaan yang dibenarkan untuk diri sendiri 12,000 setahun. Untuk isteri 5,000 setahun. Kemudian tolak pula anak-anak, kemudian pendidikan, gini-gini semua. Kalau kita ni kena tolak belakang lah, banyaklah keperluan kita, kenderaan ke dan sebagainya, ke tolak keperluan kita lah. Jangan tolak bahagian kemewahan tu. Kalau tolak barang mewah, habislah, tak cukup zakat belakang. Tak payah, pasal termasuk belanja keborosan. Sebab tu sebahagian daripada fuqaha, dia suruh keluarkan awal, dapat keluarkan terus supaya takut terbelanja mengikut keborosan.
Padahal mereka tu kena zakat. Jadi itu ihtiyatlah jalan selamat. Tapi dari sudut hukum, dia tidak dikenakan zakat sehinggalah dia ada lebihan harta. Itu pada asalnya lah. Okay. Setelah dikira-kira, orang ni dia ada lebihan gaji dia 15,000 daripada 48,000. So 15,000 tu kali 2.5%, dapatlah 388. Kemudian ni sebagai contoh, tapi seorang tu dia kena tengok untuk diri dia sendirilah. Okey, jumlah zakat setahun kena daripada 15,000 tu dia kena bayar 358. Okey, tapi kemudian potong 12 bulan, dia kena bayar RM30 sebulan. Ni dia tolak terus. Dia tolak terus KWSP. Dan ni caruman dia lah. Mana dia kira, yang ni dia kira dia ambil daripada gaji kasar terus. Dia ambil daripada gaji kasar. Supaya dia tak kena keluar pula KWSP untuk sekali lagi. So, kalau orang tu kira gaji bersih dia dapat, hak dalam KWSP tu dia keluarkan asing. Itulah. Lebih kuranglah wallahu ta'ala alam. Tapi saya nak tekankan juga di sini, orang yang kata memang ada pandangan tidak ada zakat pendapatan. Pada asalnya memang tidak ada. Bererti siapa-siapa yang pendapatan dia tidak ada lebih cukup makan, maka orang ni memang tak kena bayar zakat. Dinamakan zakat pendapatan ni benarnya bagi orang yang kerja dia makan gaji, tapi gaji dia besar. Itu disebut pada zakat pendapatan. Jadi orang yang ada gaji, kemudian cukup makan je, tak ada lebihan, tak perlu keluarkan zakat. Cuma macam mana dia nak tahu, dia kena rujuk pusat zakat lah. Dia kena rujuk pusat zakat. Duit yang bagi kepada perbelanjaan ibu bapa, dia boleh dikeluarkan. Kira perbelanjaan juga. Perbelanjaan kita ni umum. Perbelanjaan kita ni besar. Selama dia tidak dikira pembaziran, maka dia sebenarnya dikira sebagai keperluan kita. Bagi ke anak-anak, bagi ke ibu bapa kita. Keperluan kita zaman ni. Bayar baik kereta. Dia tak ada tolak dalam zakat, tapi sebenarnya itu keperluan kita. Keperluan kita. Melainkan orang tu habis tu belanja, pergi belancong awak sana tu, belancong tu dah kira lebih lah. Dia kata saya tak boleh bayar zakat sebab tahun lepas saya habis duit banyak pergi melancong. Itu tak boleh lah. Pasal belancong tu bukan perbelanjaan keperluan. Kalau dia kata saya tak boleh nak bayar zakat, tak perlu bayar pasal tahun lepas saya punya kereta memang banyak meragam. Duk baiki habis berpuluh ribu baiki kereta. Sedang kereta tu keperluan dia. Dia duk guna, dia tak lagi kerja dan sebagainya. So itu dikira belanja keperluan. So kita kena tengoklah. Mana ada yang digariskan oleh ni, tapi ada juga sebenarnya keperluan yang kita tahu keperluan kita, tapi tidak termasuk dalam item-item yang kita ada. Baik. Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau orang tu dia sebagai, orang panggil apa, murah hati dia. Dia kata dia tahu dia ni memang kalau kira tak layak pun bayar zakat, tapi dia nak bayar sebagai sedekah dia, sebagai sunat, itu dibenarkan. Dan itu kebaikan yang besar bagi dia, insya-Allah. Ni kebaikan dia, walaupun tidak wajib, dia termasuk bab sedekah. Bab sedekah. Sebab saya pernah tanya guru saya dulu, Syekh, macam mana keadaan orang yang dia tak ada akaun dalam hidup dia? Tak ada akaun. Ada orang tu memang dia tak ada akaun, dia dapat dia belanja, tapi dia ni sebagai jalan selamat, setiap kali dia akan keluarkan zakat. Dia tak kira pun zakat dia berapa, tapi dia akan keluarkan sedekah yang lebih, yang banyak, dengan niat zakat belaka. Boleh faham?
So dia keluarkan. Dapat orang ambillah. Dia tengok orang ni asnaf, ambillah kira zakat. Ni kira zakat. Ni kira zakat. Maknanya lebih daripada yang wajib. Dia akan jadi sedekah. Dia akan jadi sedekah. Syekh kata boleh. Kira lepaslah zakat dia. Cuma dari sudut detailnya kurang baguslah dia kata. Sebab kita ni Islam nak suruh bayar zakat tu supaya kita tahu berapa pendapatan kita, berapa hak miskin. Dan kemudian kadang-kadang kita buat gitu kita tak tahu. Ada bulan mungkin kita bayar lebih. Ada waktu kita bayar mungkin tak cukup. Melainkan kita memang istiqamah ahli sedekah, memang banyak sedekah sama. Macam kita Salman Al-Farisi dalam hadis sebelum ni, Nabi kata, dia tak bayar zakat, dia dah bayar seumur dah. Bagi harta dia fi sabilillah senantiasa. Maka orang begini dia boleh juga dikira lepas zakat dia. Okey. Wallahu taala alam. Khalid Salman pula. Khalid Al-Walid, sorry. Silap. Khalid bin Al-Walid. Baik. Ada satu lagi jawapan masalah zakat. Zakat apa tu? Zakat harta ni. Panjang. Soalan dia saya baca Arab. As-su'al al-mablaghu alladhi yada'uhu syakhs fil bank wa huwa ghairu thabit, yani yumkin an yazid aw yanqus khilal as-sanah al-wahidah. Kaifa takunu zakatu haythu inna hadha al-mablagh laysa mukhassasan lil-iddikhar wa hadha al-mablagh yatazayad wa yatanaqas khilal as-sanah. فكيف يتم تحديد المبلغ الذي مضى عليه الحول. Ada duit hak masuk dalam bank, bulan ni banyak, bulan ni sikit, dia kira perbelanjaan dia naik turun, tak tetap. Bukan kata setiap bulan ni kita akan masukkan 500 atau 1000 cukup setahun 12,000 tu pun kalau kira tak kena lagi lah kan. Tapi ada hak masuk tu sampai peringkat 20,000 lebihan, bukan 20,000 tu hak masuk. Tu kita kata kalau ada kira 20,000 daripada awal potong, itu seperti zakat tanaman. Kalau 20,000 tu lebihan, itu lebih kepada zakat harta. Tapi pada zakat pendapatan, dia lebih dekat kepada zakat harta. Mana kalau orang tu ada anak ramah dan sebagainya, tiba tak cukup, itu memang tak kena bayar lah. Baik. Jadi orang ni tanya macam mana nak buat? Dia kata idza balagha hadzal mablagh nisaban wa hala alaihi al-haul wajabat zakatu. Sawa'an uiddat lid-dikhar am la. Apabila duit cukup nisab, walaupun dia tak niat nak simpan, benarnya memang akaun tu bukan akaun simpanan, akaun tu current account, keluar masuk. Tapi ada 20,000, ada nisab yang dah tetap. Contohnya, letaklah kita kata nisab tu 20,000. Duit masuk dia tu tak kurang daripada nisab tu. 25, 30, 40, turun balik 20, naik balik 30, 50,000, tapi tak kurang daripada nisab tu. Okey. Sekiranya cukup haul, maka dia kena bayar zakat daripada semua harta yang ada atas pada nisab tu. Wan nisab itu apa yang menyamai 85 gram emas atau 595 gram perak. Okey. Kadar dia 2.5%. Sekiranya tiba-tiba satu bulan tu turun kurang daripada nisab, tengah-tengah tu bulan 6 tengah tahun, duit dia kurang jadi 10,000, tak ada dah, maka terbatallah haul dia masa tu. Untuk bulan tu kira duit dia dulu memang tak ada,
dia kena kira nisab yang baru. Kira nisab baru tu maknanya permulaan, lepas tu bulan 7 cukup 20,000. Masuk pula 20,000. Maka dia kira haul dia yang baru ialah start bulan 7. Dia kena kira bulan 7 tahun depan lah. Dia kena keluarkan zakat. Okey? Pasal apa? Pasal dia sudah hilang kelayakan zakat pada bulan 6 tu. Bulan 7 baru dia kira layak balik. Maka dia kena dia kena aware, tapi itulah masalahnya. Orang akaun ni dia kena detail lah. Kita jalan paling selamat idza kana fa idza naqasa al-mal athna al-haul 'an an-nisab inqata' al-haul wa lam tajib fihi az-zakah wa tabda' fi hisabi haulin jadid min hini bulughil mal nisaban marratan ukhra. Kalau bulan 7 tu cukup balik nisab, maka dia kira haul yang baru. Mana bulan 7 tahun depan dah baru dia kena keluar zakat. Tiba-tiba bulan 12 kurang pula. Potong lagi haul tu, kena start yang baru pula. Kalau cukup lah. Kalau main PKP makin kurang, tak naik-naik, maka memang tak kena zakat lah. Memang tak kena zakat. Wa idza kana al-malu yazidu syai'an fa syai'an fa fi dzalika tafsil. Okey. Kalau duit tu bertambah, maka ada pendetilan. Pertama, kalau duit tu bertambah hasil daripada harta pertama. Contoh, kita letak duit dalam tabung haji, setahun tabung haji bagi berapa persen? 10%. Kita katalah, contohlah, duit tu dia letak 100,000. Cukup setahun, duit tu jadi 110,000. Daripada 10,000 dari mana? 10,000 ni datang daripada harta yang pertama. Maka bila cukup nisab, dia kena bayar 10,000 tu. 110,000. Okey. Kalau yang kedua ni lam yakun natijan minal awal. Bulan ni masuk duit 20,000. Bulan depan masuk duit 20,000. Duit lain ni, bukan duit dia tu. Hasil duit lain, hasil benda lain. Bulan masuk lagi 30,000. Masuk lagi, capai setahun tu dia ada duit mungkin 200,000. Kalau dia ke asal bulan 20,000, tahun depan bayar 20,000. 30,000 tahun depan bayar 30,000. Sebulan kan? Tapi boleh juga kita ambil semua sekali, kita kira keluarkan awal daripada haul dia. Maknanya kalau 200,000 cukup, kita pun keluar 200,000 sebagai bulan pertama cukup haul, tapi bulan kedua, ketiga sampai bulan 12 tu dikira awal daripada haul dia untuk memudahkan kita kira. Jangan kira yang akhir, sebab kalau akhir melewatkan zakat. Boleh faham? Melewatkan zakat tak boleh. Tapi mengeluarkan zakat lebih awal, dibenarkan. Sebagaimana hadis yang kita dah baca sebelum ni. Boleh dikeluarkan zakat awal. Yang Al-Abbas bin Abdul Muttalib kan. Hadis sebelum ni kita baca. Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Nabi kata dia dah bayar dah. Dan dia akan bayar sekali ganda. Maknanya itu daripada kemuliaan dia lah. InsyaAllah. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Cerita panjang dah ni, saya ingat tu kita dah sebut tentang bab zakat pendapatan secara ringkas lah. Lebih lagi kena tanya orang yang lebih alim lah. Cuma kita nak katanya, pada asalnya tidak ada zakat pendapatan seperti mana kiraan harta tanaman. Siapa yang kiaskan kepada harta tanaman, dia agak kurang tepat lah. Wallahu ta'ala alam. Ada orang, memang ada pun orang yang kata kias kepada harta tanaman tu, tapi oleh kerana pendapatan ni dia memang sudah ada pun. Upah ni ada dah orang zaman Nabi SAW dulu, orang bekerja dapat upah kan.
Tapi kalau sikit dia tak termasuk daripada orang kaya dan tidak dikenakan zakat. Yang kena ni orang kaya yang ada harta lebihan. Itu konsep asal pada zakat. Konsep asal pada zakat. Adapun tanaman tu dia konsep lain. Kerana dia dapat daripada hasil bumi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dapat ni free, percuma maknanya. Bahasanya dia tanam tu mau dia keluarkan modal dia ada juga, tapi hasil tanaman tu Allah Taala yang tumbuhkan. Allah Taala yang tumbuhkan. Baik. Zakat ternakan pun ada. Kan kita dah sebut baru ni. Zakat ternakan daripada apa, unta berapa? 5 ekor unta. Tak boleh sembelih, bayar, bagi lah. Bagi kat Amel. Bagi kat Amel. Lepas tu dia pun jual lah. Ikut dia lah nak buat macam mana. Qimah bagi nilai zakat ternakan. Kalau zaman lah ni mungkin praktikalnya bagi nilai lah sebagaimana orang dok buat tu. Tapi wallahu taala alam, tak sempat lagi nak tengok dapat tu. Zakat pada asalnya dikeluarkan dengan apa ni? Binatang dia lah, hasil dia lah. Sebagaimana tanaman pun sama juga dikeluarkan daripada hasil tanaman tu. Cuma orang lah ni kak keluar banyak nilai lah. Pasal mudahnya. Wallahu taala alam. Tak ingat lagi. Baik, kita pergi kepada hadis yang seterusnya. 8:30 dah kita ni. Bab yang seterusnya, anjuran bersedekah. Anjuran bersedekah. Tapi kena ingat bab zakat ni kena hati-hatilah, biar lebih tak apa, jangan kurang. Lebih tak apa, zakat ni lebih dia akan jadi sedekah. Lebih dia akan jadi sedekah. Kalau kurang itu bahaya. Kalau nak selamat, keluarkan sedekah banyak-banyak, siapa tak cukup zakat. Siapa tak cukup zakat. Saya ingat apa tu Syekh Ali Jabir rahimahullah, dalam salah satu klip video dia kata saya tak pernah bayar zakat. Tak pernah bayar zakat, dia kata. Sebab apa? Sebab setiap kali dapat duit, dia akan infakkan sedekah sehingga dia tak kena bayar zakat. Dia sedekah siap-siap, dia bagi sedekah. Cukup dia simpan, hanya cukup untuk keperluan dia je. Lebih tu, mana kalau mari hari ni lah dia sedekah. Tak cukup setahun semua. Tak pernah ada duit dia cukup haul. Tak kira pasal dia dah lepaskan daripada dia. Dia dah lepaskan. Dia dah kira mana kalau bulan ni, macam kita konsep zakat pendapatan juga tadilah kita kira. Tapi orang ni memang dia tak simpan harta pun. Sampai dia sedekah habis. Dia bagi, dia guna untuk kegunaan dia sikit, lepas tu ambil sedekah. Mari bulan depan, dia sedekah habis. So orang macam ni, cukup setahun, tak ada duit dia. Memang tak pernah cukup nisab yang dalam simpanan dia. So dia sedekah siap-siap. Dia kata dia tak pernah bayar zakat. Pasal apa? Dia tak pernah simpan harta sampai cukup nisab. Dan ini memang para sahabat dulu, para salaf banyaknya begitulah. Sehingga Abu Dzar sendiri bila dapat harta, dia tak tinggal sikit pun. Kasih semua. Nabi SAW pun lagu tu juga. Dapat harta banyak, orang duk bagi, tapi tak simpan. Bagi. Maka orang macam ni tak simpan ni, tak ada nisab bagi dia. Dia tak ada nisab bagi dia. Walaupun mungkin keperluan dia tu tak banyak, tapi tetap juga tak ada nisab sebab dia dah keluarkan awal-awal. Jadi orang gini tak perlu kira, tak perlu kira. Pasal apa? Sebab dia memang tak cukup nisab. Dapat dia kira macam bawah pada nisab, dia simpan. Lebih pada tu dia sedekah. InsyaAllah mudah-mudahan dia mendapat pahala daripadanya lah. Okay. Baik.
Sebab tu ada bab seterusnya anjuran bersedekah. Apa? 576 belum lagi? Oh. Okey. Bukan dah baca dah tadi? Belum dah baca dah? Dia baca sekali. 2 hadis tu dah baca dah. 576. Kita baca sekali lagi lah. Biar confirm. Nanti kita sambung 577. 576 hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu qala intahaitu ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala walladhi nafsi biyadihi aw walladhi la ilaha ghairuhu aw kama halaf ma min rajulin takunu lahu ibilun aw baqarun aw ghanamun la yuaddi haqqaha illa utiya biha yaumal qiyamah a'zama ma takunu wa asmanuhu tata'uhu bi akhfafiha wa tantahuhu bi quruniha kullama jazat ukhraha ruddat alaihi ulaha hatta yuqda bainan nas. Muttafaqun alaih. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda bersabda, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, atau demi Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia, atau sebagaimana yang Nabi bersumpah. Okay? Setiap orang, tidak ada seorang pun yang memiliki unta, lembu atau kambing lalu tidak menunaikan kewajipan zakatnya, melainkan pada hari kiamat akan didatangkan kepadanya haiwan yang lebih besar dan lebih gemuk, lalu menginjak-nginjak dan menanduk dengan tanduknya. Orang tu hari akhirat nanti, hak dia simpan tu akan didatangkan pada hari kiamat. Kalau unta, untalah. Kalau lembu, lembulah. Kalau kambing, kambinglah. Tapi saiz dia lagi besar daripada unta dunia dia, lagi besar daripada lembu dunia, lagi besar daripada kambing. Dan unta atau binatang ni akan tanduk dia, pijak dia di hari akhirat, sebagai balasan dia simpan tak keluarkan zakat. Hal itu akan terus diulang-ulang sampai orang-orang selesai diputuskan apakah ke syurga ataupun ke neraka. Okey, ke syurga ataupun ke neraka. Jadi di padang mahsyar tu dia kena bawa lah harta dia tu. Unta dia duk pijak dia, duk tanduk dia. Wal'iyadzubillah, kita berlindunglah dengan Allah daripada tu. Sebab tu kadang-kadang duk fikir orang yang rugi ni, makin dia kaya makin rugi. Nah, kecuali bila dia keluarkan zakat. Kalau keluar zakat, dia lebih untung daripada orang miskin. Tapi kalau dia tak keluar zakat, orang miskin lagi untung daripada dia. Pasal tu orang miskin masuk syurga 500 tahun lebih awal daripada orang kaya. Nisful yaum, separuh hari, maknanya hari akhirat lah. 500 tahun orang miskin masuk syurga lagi awal daripada orang kaya. Pasal apa? Nak kena hitung dia banyak. Okay? Jadi jalan paling selamat tu sederhana. Ada lebih infak. Yang tu insya-Allah. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi bab infak ni banyak channel-channel sekarang ni banyak. Ada nak buat masjid, ada buat telaga, ada buat apa tu mahat tahfiz. Di baru ni ada ustaz sepupu saya buat masjid di Bendang Besar, Tanah Merah. Ada bandar kawan juga ada buat hak di telaga di apa tu Ivory Coast. Jauh dia pergi buat telaga sana nak buat telaga. Tapi maknanya banyaklah ruang-ruang kita nak buat kebaikan tu. Ni insya-Allah lah sama-sama kita bantu mana yang kita mampu. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita semua. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.